Adinda saya, Saudara Ahmad Jaya, dia kata setelah UMNO berkeputusan tidak bersama PBM dalam PRU 15, satu agenda gelombang sedang hebat digerakkan. Kononnya UMNO lebih memilih untuk bersama dengan Anwar Ibrahim dan DAP. Jadi hakikat sehingga hari ini tidak ada satu pun keputusan untuk UMNO bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan DAP. Dan agenda ini sedang dirantai bagi memburuk atau membunuh UMNO. Kononnya UMNO menolak penyertaan Melayu melalui Perikatan Nasional. Dan sebab itu kita harus jangan terpedaya ya. Saya pun banyak kiriman saya tengok dalam wall kita. Mereka hari ini sekarang menyerang pimpinan utama UMNO. Itu Datuk Seri Presiden. Perbicaraan di mahkamah ini dijadikan topik utama. Mereka juga menyerang Datuk Seri Najib. Kerana mereka melihat dua watak, Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Zaid Hamidi. Dua ini perlu diserang habis-habisan. Kerana usahanya tidak lain tak bukan untuk melawan UMNO. Supaya UMNO ini tunduk. Saya kata macam malam tadi saya katakan, tak betul tu. Tak betul. Warga UMNO buat macam mana pun tidak akan. Walaupun kamu boleh mengharamkan Barisan Nasional dan UMNO, tapi warga UMNO akan kekal istiqamahnya. Jadi sebenarnya saya nak mengulas tentang kedudukan lain, tetapi nampak gayanya waktu sentiasa mencemburui kita. Pencerahan-pencerahan yang saya berikan selalu mengambil masa yang agak panjang. Saya harap saudara semua kadang-kadang menghantar kiriman bersabar. Macam saudara Faizul Ismail, dia bertanya ke saya. Dah 5 hari dia soal, 3 hari dia tanya. Dia kata, adakah dalam sejarah Amerika Syarikat ada ahli parti Demokrat melompat ke parti Republikan? Atau sebaliknya, ini dalam isu lompat parti? Jawapan saya, sepengetahuan saya, tak ada. Bukan saja di Amerika, begitu juga di England. Tak ada. Begitu juga di lain negara. Yang banyak melompat-melompat ni di Malaysia aja. Amat memalukan. Sebab itu, kita mengharapkan agar Suruhanjaya Pencegah Rasuah dapat menangani isu lompat ni. Sebab kalau itu ada berlaku korupsi. Sebagaimana dakwaan daripada ahli parlimen Sekijap Natak Ismail. Jadi kita mengharapkanlah supaya Datuk Azmi alias pengarah SPRM dapat melaksanakan tugas tanggungjawab, kerana banyak, bukan hanya Natlah saja, kena kaji juga tentang kes Stephen Chong yang secara terbuka semalam menyatakan Stephen Chong, dia kata bahawa dia berpaling tanah daripada PKR kerana janji. Dia menyokong pentadbiran perikatan bahawa Perdana Menteri ada menjanjikan jawatan rasmi. Ini yang dikatakan sebagai adanya tawaran. Bila ada tawaran, ada elemen korupsi. Ini yang berlaku. Tapi nak buat macam mana saudara? Saya dalam keadaan begini, saya teringat. Tadi sebelum waktu saya masuk bilik air, sempat saya menyanyi sendirian dalam bilik air. Itu lagu Jisyam. Telah menjadi resam dunia, hidup manusia memandang harta, buruk dan baik tiada nilainya, emas permata jadi nilainya. Saya teringat lagu tu. Jadi sekarang ni terbukti apabila sekarang ini bila Tan Sri Perdana Menteri mewujudkan persoalan scheme of things. Scheme of things ni sepatutnya begitulah. Kerana dalam scheme of things, tadi saya berbual dengan 5-6 orang, teman-teman bekas Laksmana, tentera, peguam. Dia kata scheme of things inilah cerita dia, di mana parti dah tak penting. Dalam parlimen ini parti dah tak penting. Dalam penentuan jawatan-jawatan dalam kerajaan selepas pilihan raya, parti is secondary already. Dalam scheme of things is the individual. Ahli-ahli parlimen itu yang ada nilainya. Dan ini bukan hanya berlaku sekarang, dia kata. Dan pernah berlaku zaman era kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad dulu juga berlaku. Kalau dia tak bersetuju, ada ugutan. Sebab sebagai manusia biasa, kita tentulah tidak lari daripada melakukan kesilapan. Ada ugutan. Jadi akhirnya takut tindakan dia ambil, dia melompat ataupun menyokong, memberi sokongan ataupun memberi projek dan sebagainya.
Itu pernah berlaku dan ini tidak berlaku zaman Tengku Abdul Rahman. Ini tidak berlaku zaman almarhum Tun Razak. Ini tidak berlaku zaman Dato' Nur Sin On. Tapi ia bermula era kepimpinan Perdana Menteri yang keempat. Scheme of thing ini sudah berjalan dan menjadi lebih teruk lagi apabila beliau meletak jawatan dengan langkah Sheraton. Sebab dalam demokrasi ini yang saya katakan the ugly sides of demokrasi. Satu sudut buruk dalam aura demokrasi adalah numbers itu menjadi penting. Dan dari segi numbers pula tu, dalam kita membicarakan dari segi sudut demokrasi, 2+2 bukan 4. 2+2 tidak semestinya 4 dalam percaturan demokrasi. Kerana apabila majoriti mengatakan 2+2 bukan 4, sebaliknya 3 ataupun 5 ataupun 7, maka orang kata 2+2 5 atau 7. This is, saudara kena ingat, this is the ugly side of demokrasi. Kerana dalam demokrasi yang paling penting adalah numbers. Jadi dalam menentukan numbers inilah menentukan kepimpinan. Kepimpinan pula ni dalam berusaha untuk mencari Suhaila Osman, langkah syaitan. Kita dalam langkah apa lah. Sebab kita menerima keadaan yang begitu. Dalam scheme of thing ni jelas ada elemen-elemen rasuah. Kerana seseorang itu kalau tak sokong, mungkin ada diurutan, mungkin dia ambil tindakan. Kalau menyokong, dapat jawatan. Jadi soal parti dicapak ke tepi. Di sinilah letaknya mesti untuk melakukan perubahan. Ini yang dikatakan bahawa politics of reset politics. Malaysia perlu melalui reset politics. Saya nak cakap dalam reset politics ini nantilah selepas Perhimpunan Agung UMNO. Sebab saya tahu bahawa Presiden akan bercakap soal reset politik. Jadi tak baiklah saya mendahului beliau. Tetapi dari segi ini, kita perlu melalui reset politics. Reset politik perubahan sikap. Dan kita menentukan kepimpinan. Dalam UMNO sendiri, perlu ada reset. Perlu ada perubahan. Kalau tidak nanti, anda nak bertanding jawatan ketua cawangan ke, anda akan melakukan korupsi politics. Siapa yang menyokong aku, dapat habuan. Scheme of thing. Malangnya sekarang hari ini, untuk saat ini, Presiden UMNO tak ada benda nak di-offer. Datuk Seri Presiden, Datuk Seri Zahid Hamidi, dia tidak mempunyai apa-apa. There is no cane and carrots. Sebab itu, dia boleh ditinggalkan begitu saja. Sebab dia nak offer apa? Nak offer kontrak. Orang gila aja yang percaya Datuk Seri Zahid Hamidi boleh bagi kontrak. Sebab dia pun bukan menteri. Dia bukan Perdana Menteri. Dan dia nak ugut. Dia apa ada kuasa dia? Dia sendiri sekarang ni berjuang dia di mahkamah. So, scheme of thing tidak terlaksana pada Presiden UMNO. Jadi dalam saat begini, seharusnya beliau mencari idea, inilah caranya untuk kita masa akan datang. UMNO tidak mementingkan soal scheme of thing ni. Di sinilah warga UMNO kena mempertahankan bahawa kita tak akan warga UMNO tidak terpengaruh untuk terperangkap dalam scheme of thing. Memang sekarang ni ahli-ahli Parlimen UMNO berada dalam scheme of thing. Sebab habis saudara, saya tak boleh nak ulas, insya-Allah lagi saya dah ulas tadi. Saya minta maaf. Dan saya pun agak terhad untuk mengulas satu benda yang bercakap soal mahkamah. Saya bukan pakar. Saya minta maaf saudara. Jangan saudara menjebak saya. Saya nak bagi pencerahan tentang apa yang berlaku dalam scheme of thing di negara kita ini. Kenapa adanya berlakunya lompat-melompat. Ini adalah antara scheme of thing. Dia boleh bagi mereka yang ada masa, mereka yang ada kedudukan, mereka yang punya masa untuk memenuhi kontrak. You sokong I boleh offer you kontrak. You sokong I, you dapat jawatan. Tapi Presiden UMNO tak boleh. Ini dua perkara yang berbeza. Yang penting, ini scheme of thing ni berlaku zaman Tuan Mahathir lagi. Kalau ikut sejarah Islam memang salah lah. Memang salah. Dan ini tak silap saya, ini berlaku dalam perjanjian Ubadiyah rasanya. Rasanya ada berlaku perjanjian antara
puak-puak Quraisy Mekah dengan baginda Rasulullah. Dia kata okey, mana umat Islam yang mana warga Quraisy yang masuk ke Madinah ataupun lari masuk Islam, hendaklah dipulangkan balik. Hak dia tak. Jadi tapi kalau warga Islam masuk ke Mekah tidak meluk Islam, itu hak dia orang. Itu skim antara contoh-contoh skim of fin. David Copperfield, betul. Jadi yang penting soal parti dicampak ke tepi. Bagi mereka yang tergolong dalam numbers, mereka yang berpeluang menjadi numbers, artinya ahli parlimen, you tergolong dalam numbers, you ada nilai. Kalau you bukan ahli parlimen, orang tak pandang. Sebab itu macam Datuk Mak Asad, dia orang tak pandang. Walaupun beliau sebagai timbalan Presiden UMNO. Sebab dia bukan ahli parlimen. Tak ada nilai untuk menambah dalam scheme of thing. Macam begitu juga dengan apa-apa ini, siapa lagi? Datuk Khalid Nordin. Naik Presiden UMNO. Jawatan dia besar. Naik Presiden UMNO. Scheme of thing tidak berjalan sebab beliau tak ada jawatan. Tapi kalau dia menang pilihan raya dulu, dia juga ada tawaran untuknya. Dia juga mungkin ada ugutan. You don't follow me. Jadi ada ugutan dan mungkin berlaku bayaran. Dalam keadaan begini, kita persoalkan dalam scheme of thing ni, wangnya digunakan daripada datang dari mana. Dan di sinilah saya kata tadi, bila scheme of thing tidak meletakkan nilai kejujuran, hancur. Kata-kata harga dah mahal. Kita boleh memberi macam-macam gambaran, tapi kejujuran, integriti, soal perjuangan campak tepi. Di sinilah kita harus berhati-hati melihat pimpinan yang masa akan datang. Setakat hari ini yang kita ada 3 orang yang tidak terperangkap dengan scheme of thing, iaitu Datuk Jazlan, Ketua UMNO Macang, yang juga merangkap sebagai Ketua Perhubungan UMNO Kelantan. Orang macam ini perlu kita beri penghormatan. Dan inilah sebabnya kalau kita nak mengadakan islah kepimpinan dalam UMNO. Begitu juga yang Muhammad Mulia Tengku Razali Hamzah. Dan dia kata kalau kadang ini tarik aja lah dia kata sokongan. Kerana beliau tidak terperangkap untuk boleh dibeli. Dan beliau pula tak takut